سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحية الإسلام تحية أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Yang saya sayangi, terutama urusi dalam kuasa Masjid Al-Furqan atau Surah Al-Furqan ini, pada ahli ulama dan guru, di masyarakat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan kesabaran tuan-tuan dan hadirnya saya Allah berikan ganjaran yang besar insya-Allah. Sebelum daripada kita sambung pengajian kita daripada kitab yang pernah kita bacakan satu ketika dulu sehinggalah kita terhenti, iaitu pengajian berkenaan tentang sifat-sifat syurga seperti mana yang telah terakam dalam Al-Quran. Ada satu soalan yang ditanyakan pada pengajian kita minggu lepas, iaitu kenapa rukuk disebutkan, tidak disebutkan sujudnya. Saya ucapkan jazakallah kepada individu yang saya tak kenal. Dia SMS saya memberikan jawapan kepada saya untuk saya semak dan saya renung apa yang disebutkan oleh beliau. Saya temui di kitab yang telah disebutkan oleh beliau selain daripada tempat yang lain, di kitab yang ditulis oleh Syekh Sya'rawi rahimahullah ta'ala yang dikabarkan kepada saya. Jawapannya berada dalam Tafsir Al-Baghawi, tetapi yang lebih lengkap seperti mana yang telah ditulis oleh Syekh Sya'rawi dalam tafsirnya, di mana kalau kita melihat dalam Tafsir Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala yang dimaksudkan dengan warka'u ma'ar raki'in dalam ayat 3 surah Al-Baqarah, ianya bermaksud perintah daripada Allah supaya golongan ahli kitab itu salat bersama-sama dengan orang yang salat. Itu tuntutan untuk mengerjakan salat berjamaah bersama-sama dengan baginda Nabi SAW. Dan disebutkan dalam teks yang disebutkan oleh Al-Baghawi pada muka surat 88 pada juzuk yang pertama, dikata wa dzukira bi lafdzir ruku'i li'annahu ruknun min arkanis salat. Dinyatakan pada perlakuan rukuk tersebut dengan lafaz rukuk kerana rukuk adalah merupakan rukun daripada rukun-rukun salat. Wa li'anna salatal yahudi lam yakun fiha ruku'un, dan kerana perlakuan salat di sisi oleh orang Yahudi tidaklah terdapat padanya perlakuan rukuk. Maka bila mana Allah perintahkan kepada orang Yahudi untuk salat, dalam bahasanya rukuklah kamu bersama-sama dengan orang rukuk. Walaupun dalam ajaran Yahudi mereka juga ada salat, tetapi Allah perintahkan mereka mengerjakan salat seperti mana syariat yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, bukan seperti mana yang terkandung dalam ajaran mereka berkenaan dengan salat. Orang Yahudi juga ada salat, tetapi tak ada rukuk. Maka Allah kata seolah-olah Allah batalkan syariat yang telah terkandung dalam ajaran Yahudi. Allah minta supaya orang Yahudi salat seperti mana yang telah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faka'annahu qala, seperti mana disebutkan sallu salatan dzata ruku'in, seperti mana disebutkan kepada orang Yahudi salatlah kamu akan satu salat, sesuatu salat yang memiliki akan rukuk. Sedangkan dalam ajaran Yahudi tak ada apa yang disebutkan sebagai rukun rukuk dalam salat itu. Maka Allah perintahkan kepada orang Yahudi untuk salat bersama-sama dengan Nabi dan juga para sahabat, dan salatlah seperti mana yang telah diturunkan syariatnya kepada Nabi Muhammad, terkandung di dalamnya pekerjaan rukuk tersebut. Manakala Sya'rawi yang lebih jelas bicaranya, lebih panjang kupasannya, dia menyebutkan bila mana disebut wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, imma annahu yuridu minhum an yanḍammu ila mawqif al-iman al-jami' li'anna salatahum lam yakun fiha ruku'. Di mana perintah Allah Azza wa Jalla untuk mereka melakukan rukuk bersama-sama dengan orang yang rukuk, ianya berkehendak daripada mereka untuk mereka bersatu ataupun bersatu
bersama-sama kepada mereka yang memiliki iman yang sempurna, di mana pada ketika itu orang-orang yang beriman mereka salat dengan keadaan rukuk, dengan keadaan sujud seperti mana syariat yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Manakala orang Yahudi yang pada waktu itu tak beriman dengan Nabi Muhammad, Allah perintahkan untuk mereka bersama-sama dengan golongan yang telah beriman sebelum daripada itu lagi, iaitu beriman dengan Nabi Muhammad SAW, mengerjakan salat seperti mana yang telah diperintahkan. Idzan fa huwa yuriduhum ay yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itulah maka Allah Azza wa Jalla berkehendak daripada mereka untuk beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la yadhunnu anna imanahum bi Musa alaihi salam yu'fihim min an yakunu khadi'ina lima ja'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan tak mencukupi bila mana mereka menyatakan bahawasanya mereka telah pun beriman dengan Nabi Musa, daripada mereka mengelak untuk tunduk patuh dan terhadap apa yang telah didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Para Yahudi sebelum daripada mereka bertemu dengan Nabi Muhammad, hatta selepas daripada mereka bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, masing-masing pakat mengaku kata kami ini beriman dengan Musa, oleh sebab itulah kami tak nak turun engkau wahai Muhammad. Lalu bila mana Allah perintahkan warka'u ma'ar raki'in, walaupun kamu dah beriman dengan Musa, sekarang datang perintah daripada Tuhan Musa, iaitu Allah perintahkan untuk turut sama rukuk bersama dengan Nabi. Apa yang telah kamu imani terhadap Musa tak memadai untuk menjadikan kamu sebagai orang yang tunduk kepada Allah, yang tunduk kepada perintah dia. Sebab sekarang ni datang Nabi baru, bawa syariat baru, pilihan yang ada pada kamu sekarang ni, kamu kena sujud rukuk bersama dengan orang yang beriman terhadap Nabi Muhammad SAW. Wa yaquluna dinana kafina, dan mereka berkata pada saat tersebut bila mana mereka beriman dengan Nabi Musa, agama kami cukup untuk kami. Cukup kata Allah, apa yang kamu dah buat selama ni telah datang syariat baru, kamu kena patuh pada Nabi yang didatangkan terakhir ini ataupun yang terkemudian ini, penutup kepada sekalian Nabi. Innama ja'al islamu liman la dina lahu wa humul kuffar wal musyrikun. Hanya saja kata mereka Islam itu datang bagi mereka yang tidak ada agama. Ini dakwaan orang Yahudi. Sedangkan hakikatnya Islam bila mana datang kepada Nabi Muhammad SAW, ia terpakai kepada seluruh agama yang pernah datang sebelum daripada ini. Ia melengkapkan sekalian agama yang pernah turun kepada Musa, agama yang pernah turun kepada Nabi Isa, walaupun akidahnya sama, tetapi syariat yang bila datang kemudian ianya menghapuskan ataupun menasahkan syariat-syariat terdahulu. Kesemuanya akan menerima hanya satu syariat, iaitu syariat yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehinggalah disebutkan berkenaan bila mana penurunan Nabi Isa alaihissalam, bila sampai sebelum hari kiamat nanti Nabi Isa akan turun. Nabi Isa yang turun itu pun akan melaksanakan syariat yang telah disyariatkan kepada Nabi Muhammad, bukan melaksanakan syariat seperti mana yang terkandung ketika mana Nabi Isa diutuskan kali yang pertama. Bila mana disebutkan irka'u ma'ar raki'in, innal haqqa subhanahu wa ta'ala yuridu ayyalfitahum ila anna salatahum lam tuqbal minhum illa ayyakuna fiha ruku'. Bila mana Allah sebutkan irka'u ma'ar raki'in, Allah berkehendak untuk nak mengalihkan pandangan mereka pada waktu tersebut bagi menyatakan bahawasanya salat mereka itu sama sekali tidak akan diterima melainkan bila mereka melaksanakan rukuk. Di situ kita menjelaskan bahawasanya orang Yahudi salat juga tetapi mereka tidak melaksanakan rukuk. Maka Allah sebut kalau tak rukuk, semayang kamu takkan diterima. Wa salatul yahud laysa fiha rukuk. Ditegaskan sekali lagi oleh Imam Sya'rawi rahimahullah ta'ala ataupun Syekh Sya'rawi rahimahullah ta'ala, dia menyebutkan bahawasanya salat orang Yahudi tidak terdapat padanya pekerjaan rukuk. Wa in kana fiha sujud, sekiranya ataupun sekalipun terdapat padanya iaitu perlakuan orang Yahudi sujud, tapi rukuk tak ada bagi sisi mereka. Wa fi kiltal halatain fa innal haqq subhanahu wa ta'ala yalfitahu ila daruratil iman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-dua keadaan tersebut adalah merupakan hak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi memadamkan mereka kepada keperluan untuk beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah merupakan tuntutan yang sebenarnya daripada ayat yang kita bacakan sebelum daripada ni, ayat 43 surah Al-Baqarah, wa aqimus salah wa atuz zakat. Saya harap tuan-tuan faham walaupun suara saya agak laju sikit. Sebab takut lambat. Faham tidak? Alhamdulillah. Saya pun puas, tuan-tuan pun puas. Saya harap itulah sebab saya ketemu dengan jawapan. Saya terima kasih kepada orang yang share dengan saya ilmu. Saya dapat ilmu juga dalam keadaan
dalam kitab Sifatul Jannah Al-Quran Al-Karim, di mana kalau sebelum daripada ni tajuk yang terakhir kita bicarakan berkenaan tentang pakaian ahli syurga. Last kali kita bincang, tuan-tuan ingat ke tak ingat terpulau, saya pun tak catat pada bila kita berhenti. Malam ni insya-Allah kita akan berbicara satu lagi sifat tentang apa yang berada dalam syurga Allah yang disebutkan sebagai fursyu ahli jannah. Apa dia yang dikatakan fursyu ahli jannah? Yang disebutkan fursyu kita kata hamparan. Hamparan yang bagaimana? Hamparan yang umum, termasuklah apa yang dihamparkan untuk duduk, apa yang dihamparkan untuk tidur, apa yang dihamparkan untuk bersandar, maka kesemuanya dinamakan sebagai firasya bagi lafaz mufrad. Kalimah furs adalah merupakan lafaz plural ataupun jamak daripada kalimah firasya. Kalau kita kata dalam rumah kita yang terhampar, apa dia? Contoh, penutup meja, itu yang terhampar. Yang terhampar tu apa dia? Kalau rumah kita, rumah orang Arab, kalau dekat sisi kita, yang terhampar di bahagian ruang tamu, kapet, sofa tak termasuk. Tapi orang Arab, dia punya cushion dia, tempat duduk dia bukan macam kita. Tuan-tuan yang pernah pergi restoran Arab kat Malaysia ni, tuan-tuan tengok dia punya tempat duduk, dia bukan sofa macam kita. Dia punya cushion itu bahagian bawah sama tanah dengan lantai boleh sandar. Masing-masing pakai duduk sila, tak duduk sila pun dia angkat sebelah kaki macam nyandar itu. Maka itu juga termasuk dalam firasya, di mana Allah menyebutkan tentang syurga ataupun sifat firasya dalam syurga ini di dua tempat dalam Al-Quran. Kalimah firasya ataupun jamaknya furs, Allah sebutkan dalam Al-Quran pada dua tempat. Yang pertama, boleh letak foto saya, dia laju sangat, kisah sepuluh balik. Yang pertama, kata Allah Azza wa Jalla, Allah menyebutkan muttaqi'ina ala furushin masfuf, muttaqi'ina ala furushin batainuha min istabraq wa janal jannatayn dan. Kata Allah, mereka bertelekan. Ini bahasa Indonesia. Maksud kata bertelekan tu, mereka duduk sandar di atas permaidani yang sebelah dalamnya dari sutera, dan buah-buahan di kedua syurga itu dapat dipetik dari dekat. Tentang buka surah Ar-Rahman ayat 54. Di situ tuan-tuan dapat lihat kalimah furushin digunakan oleh Allah dengan maksudnya kita kata hamparan. Di sini digunakan istilahnya permaidani. Daripada ayat yang kita sebutkan ini, ayat ini menunjukkan kemuliaan hamparan syurga. Apa dia kemuliaan hamparan syurga ni? Apa yang kehebatan hamparan syurga ini? Allah Azza wa Jalla bila mana dia mendatangkan sesuatu ayat yang datangkan kepada kita itu akan meletakkan bahasanya satu bahasa yang paling tinggi daripada apa yang mampu dibuat oleh manusia. Saya sebutkan ni untuk tuan-tuan dapat gambaran awal. Kalau kita baca terjemahan, sebenarnya kita takkan faham menyeluruh tentang ayat ni. Takat baca terjemahan, kita dah nampaklah kata, oh permaidani ada. Tapi macam mana nak kata hebatnya permaidani dalam syurga ni? Allah gunakan penerangannya sesuatu yang bukan asalnya dimaksudkan. Sebaliknya, di sebalik daripada apa yang disampaikan itulah yang perlu kita faham. Di mana kata pengarang kitab ni, dia kata ayat ini menunjukkan kemuliaan hamparan syurga, iaitu diceritakan bahagian dalam hamparan itu sahaja diperbuat daripada sutera. Allah gunakan istilahnya bahagian dalam. Kalau kita nak ceritakan tentang sesuatu benda kepada seseorang yang lain, katalah kita baru beli kereta, kita baru beli kereta, kita nak cerita kepada orang, biasanya kita akan cerita paling hebat, kita akan cerita dia punya bentuk luaran dia, dia punya shape dia macam mana, pattern dia macam mana.
Itu sebagai pengenalan kepada orang yang mungkin tak kenal kereta baru. Keluar kereta private Proton, orang kata, oh design ni nampak macam Kia Forte, contoh. Maka orang pun dapat gambar, okey lah. Tapi kalau sampai seorang tu dia nak bayangkan kehebatan kereta private ni, dia sampai boleh cerita bahagian dalam. Enjin dia pakai ada yang 2.0, ada yang 1.6 contoh, ataupun 1.8, pun tak tahu sangat. Dia kalau speed dia, kalau pakai yang private turbo tu memang lain macam, dia kata. Walaupun pakai 1.6, tapi kalau private turbo ni memang dahsyat. Kita pun dengar je lah, hebat. Dia cerita lagi, kalau masuk naik private tu, kau rasa macam bawa BMW, contohlah. Sampai dia boleh menceritakan bahagian dalam, kalaupun dia tak ceritakan body shape dia macam mana, orang kata kereta tu memang hebat. Allah Azza wa Jalla bila mana nak ceritakan tentang kehebatan permainan dalam syurga, Allah tak ceritakan luar dia macam mana. Allah cerita dulu bahagian dalam. Kalau bahagian dalam itu pun telah menggambarkan kehebatan permainan tersebut, apatah lagi luaran dia. Kita katalah yang kita dah tengok kapet ni cantik, luar dia. Tetapi kalau kita katalah kita dipejamkan mata, kemudian orang kata kapet surau Al-Furqan ni memang best, dalam itu bukan takat ada span yang 1 inci, 9 inci punya tebal, contohlah. Kapet dia, kita kata first time aku tengok kapet 9 inci tebal dalam dia. Kalau luar tu pastilah dia punya benang-benang luar ni lagi dahsyat. Maka Allah nak gambarkan permainan ini, Allah sebutkan yang bahagian dalam itu sahaja pun dibuat daripada sutera. Bahagian dalam orang kata bukan keperluan untuk orang cek. Macam kita lah, benda-benda yang dalam bilik tu, kadang-kadang kalau orang datang rumah, kita sekemah bahagian depan ni, orang tamu sebab orang tengok. Yang dalam tu kita sorok, buka pintu, ya Allah, salam ikut, contoh. Tetapi kalau dah seorang tu boleh kemas bahagian dalam, orang kata kalau bilik dia memang masuk bilik dia, macam bilik rumah Perdana Menteri contoh, hebat, susun elok. Pastilah gambaran kepada ke semua rumah dia tu telah menggambarkan kegahan rumah tersebut. Bila mana Allah ceritakan tentang permainan ini, Allah ceritakan terlebih dahulu berkenaan dengan dalam dia, apa yang di luar daripada permainan tersebut, bahagian luarannya Allah simpan untuk kita semua tengok waktu akhirat nanti. Apa kelebihan dia? Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bila sampai pada ayat ini, dia nak gambarkan kehebatan balaghah yang terdapat dalam ayat ini. Dia kata apa dia? Sesungguhnya kamu semua telah dikhabarkan tentang isi dalam permainan ini tersebut, hamparan tersebut. Maka dia soal pada kita, apa sangkaan kamu semua pada zahir hamparan tersebut? Kalau bahagian dalam tu pun kamu dah tahu ia ni hebat daripada sutera, apa sangkaan kita bahagian luaran? Takkanlah kalau dalam tu dah hebat, luar tak hebat. Tetapi hebat macam mana? Biar kita suspend, biar kita tergiur, biar kita rasa nak sangat. Sebab orang bila dapat tengok, kadang-kadang dia tak nilai, dia tak hargai. Tapi bila mana disembunyikan pengetahuan, dirahsiakan pengetahuan tersebut, keinginan untuk mengetahuinya akan menjadi melonjak-lonjak. Kalaupun yang telah diketahui itu satu bahagian yang kecil daripada apa yang bakal ditemui, itu telah menggambarkan kehebatan. Apa yang bakal kita temui itu, pasti kita akan tertanya-tanya, sehebat manakah yang luaran hamparan tersebut. Ketika mana ditanya pula kepada Sa'id ibn Jubair tentang bahagian yang zahir, bila mana orang sampai dekat ayat yang cerita tentang hamparan ini cuma menceritakan tentang yang batin, yang dalam hamparan tersebut, orang tanyalah kepada Sa'id bin Jubair, salah seorang daripada pakar tafsir juga. Tanya pada dia, wahai Sa'id bin Jubair, macam mana kisahnya dengan bahagian zahir? Nak juga tahu walaupun Allah tak beritahu. Lalu jawab Sa'id bin Jubair, kalau kamu nak tahu sangat, tengoklah daripada ayat surah As-Sajdah ayat 32. Ayat ini daripada ayat 32 surah As-Sajdah yang kita duduk baca pagi-pagi Jumaat tu. Apa kata Allah? Fala ta'lamu nafsum ma
liyalahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak seorang pun mengetahui pelbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Kalaupun kamu nak tanya saya, yang dinampakkan oleh orang pada waktu itu, Sa'id bin Jubair memang pakar dengan tafsir. Tapi Sa'id bin Jubair berkata, apa yang aku tahu Tuhan sebut tentang yang batin saja, yang zahir itu tak seorang pun akan dapat tahu. Saya ataupun kamu takkan tahu. Bagaimana luarannya? Sebab itulah janji Allah bahawasanya syurga itu la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sifat syurga ni, dia satu benda yang tidak pernah dilihat oleh mata. Mata tak pernah melihat, telinga tak pernah mendengar, hati pun tak pernah terlintas bahawasanya itulah kebahagiaan yang bakal dikecap oleh penghuninya. Maka kalau pun orang nak mencari jawapan bagaimana rupa bentuk zahir bagi permainan tersebut, tak ada siapa akan bertemu dengan jawapan. Nampak? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bila mana berbicara tentang ayat ni, kata dia apa dia? Sesungguhnya disifatkan bagimu apa yang di dalamnya untuk sampai kepada hatimu. Kita kata, kenapa pula Allah nak sembunyi bahagian luaran? Tapi dalam masa yang sama Allah zahirkan juga bahagian dalam hati. Kenapa Allah tak cerita bagi habis? Kenapa Allah cerita sekat-sekat? Macam kita lah, duduk tiba-tiba ada orang datang, kau nak tahu tak cerita? Kita tengah semangat-semangat nak tahu cerita, tiba-tiba dia kata, tunggu sekejap boleh masak dulu. Apa kita nak kata pada dia? Nak belasah dia tak? Kalau dia nak cerita bagi habis cerita. Kenapa pula separuh-separuh? Dia kata saja nak buat suspend. Kat sini lah Ibnu Abbas menyebutkan, dia kata bila mana Allah sifatkan apa yang di bahagian dalam, tujuannya ialah supaya maksud terhadap yang nak dicapai pada waktu itu untuk apa yang mampu digambarkan oleh akal pada taraf yang paling rendah. Akal manusia kita tahu dia ada keupayaan untuk memikirkan sesuatu pada kadar dia. Maka memadai kalau Allah menggambarkan sesuatu tersebut pada kadar yang termampu dicapai oleh akal manusia. Dan pada kira-kiranya bicara tentang permainan ini, Allah melihat bahawasanya kalaupun diceritakan pada bahagian dalam, itu sahajalah yang layak untuk dipikirkan oleh akal manusia. Sebab kalau Allah ceritakan lebih lagi tentang kehebatan luaran permainan itu tersebut, saya yakin ramai yang akan jadi gila. Sebab kalau tuan-tuan tengok sendiri pada perkara-perkara lain tentang syurga sekalipun, kalau kita ambil contoh lah yang kita akan bincang kan, Ustaz Zakaria minta sambung tajuk ni pada kita tunggu-tunggu, tajuk bincang tentang bidadari. Ustaz betul kan? Gurau saja orang lah. Saya ambil contoh satu berkenaan tentang bidadari. Disebutkan kalaulah satu daripada bidadari itu jatuh ke dunia, turun ke dunia, maka akan bercahaya seluruh dunia. Dan sekalian cahaya yang ada kat muka bumi semua terpadam dengan satu cahaya. Macam mana agak-agaknya? Matahari yang paling dahsyat memancarkan cahaya boleh hilang cahaya sebab datangnya cahaya yang berikut. Kita kata bulan itu bercahaya, tetapi bila datangnya matahari itu memadamkan cahaya bulan. Walaupun kita tahu keduanya saling berkaitan. Itu perumpamaan yang kita boleh bayangkan, takat mana yang kita boleh bayangkan, iaitu cahaya matahari dan cahaya bulan. Tetapi saya yakin siapa yang mengetahui hakikat yang sebenar, bila mana dia berhadapan dengan Allah, diberikan syurga, dia melihat akan keindahan bidadari, maka pada waktu itu tidak ada pilihan lain yang dia lebih berkehendaki, iaitu dia nak mati bertemu dengan Allah dalam keadaan ianya menjamin dia untuk masuk syurga Allah. Sebutkan antara benda yang diperlihatkan kepada orang yang mati syahid apa dia? Tentang keindahan syurga. Sampai disebutkan, kalaulah aku memiliki 1000 nyawa dan setiap kali nyawa tersebut dicabut dalam keadaan sebegini, aku liberate. Sebab dia melihat keindahan yang tidak lagi ataupun tak pernah lagi dilihat oleh orang sebelum daripada dia. Dan itulah kali pertama dipertontonkan untuk dia bagi memudahkan urusan perjalanan roh dia bertemu dengan Allah SWT. Adapun yang zahir, maka tidaklah ia diketahui melainkan hanya sahaja Allah sahaja mengetahui hakikat perkara tersebut. Nak tanya lebih-lebih? Tak payah.
Memadai kamu tahu bahawasanya Allah cuma nak gambarkan hebatnya permainan tersebut dengan Allah menggambarkan bahagian dalam permainan ini. Kalau dalam itu dah hebat, pastilah luar itu lebih hebat. Kesimpulannya, daripada ayat yang tersentuh berkenaan tentang hamparan syurga bagi ayat yang pertama ini, Allah memberikan ingatan dalam ayat ini tentang kemuliaan yang zahir dengan menerangkan apa yang di dalamnya, di mana perlakuan ahlinya yang bersandar. Lanjutan daripada ayat tadi, Allah nak ceritakan juga bila mana seorang itu duduk atas hamparan tersebut, apa yang berlaku bila mana seorang itu bersandar kepada hamparan tersebut. Ia tetap menunjukkan kesempurnaan kelihatan yang dirasai oleh seseorang yang duduk atas hamparan tersebut. Kita bayangkan hari ini kalau kita dihamparkan dengan sesuatu, bila duduk atas kapet tersebut, hebat-hebat kita duduk, rasa selesa sebagainya, tetap akan ada kesulitan juga. Apa kesulitannya? Contohnya bila mana kita dah duduk atas kapet tersebut, nak makan, nak minum kena pindah tempat lain. Nak dapatkan sesuatu kena bangun daripada tempat yang kita duduk sekarang ni, maka hilang seketika nikmat tersebut. Tetapi disebutkan dalam ayat yang sama yang kita bacakan tadi, muttaqiina ala furushin batainuha min istabraq wa janal jannatayn dan, yang kita bacakan terjemahan tadi bukan takat diduduk dapat kesenangan, dapat kerehatan, dapat kenikmatan dengan hamparan yang dihamparkan. Pada ketika itu kesempurnaan nikmat yang diterima, rasa seronok yang dirasa pada waktu itu diteruskan oleh Allah. Bila mana dia berhajat kepada makanan, dia tak perlu bangkit daripada hamparan tersebut, melainkan makanan yang datang pada dia. Nak buah-buahan, buah-buahan yang datang dia petik sendiri. Fikir nak makan burung datang. Fikir nak makan apa, masa tu kesemuanya terhidang dalam keadaan nikmat yang sedang dirasa pada waktu itu berkekalan. Subhanallah. Hari ini kalau dapat macam tu, rasa-rasanya saya yang sekitar 90 kilo ni kena tidur 200 kilo. Tak gerak-gerak dah. Tapi dalam syurga semua jadi normal, semuanya jadi keadaan tak berubah. Dalam cantiknya itu tak bergerak. Kalau kata badan itu yang paling indah, itulah yang paling indah, takkan berubah sampai bila-bila. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita hamparan ini bila mana kita menempati syurga Allah. Yang kedua, ayat yang kedua disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya wa furushim marfu'ah, ayat yang ke-34 daripada suratul Waqi'ah. Pada ayat pertama tadi daripada surah Ar-Rahman ayat 54, ayat yang kedua ni daripada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-34. Firman Allah Azza wa Jalla wa furushim marfu'ah, dan hamparan-hamparan yang tebal lagi empuk. Kalau tadi kita ceritakan tentang materialnya, iaitu antara material yang digunakan oleh Allah untuk menyediakan hamparan tersebut adalah daripada sutera juga. Hari ini sehebat-hebat kapet yang saya jumpalah gunakan wool jugalah, pakai kita kata kapas kan, untuk nak jahit sebagainya. Kemudian eloklah dia punya jahitan dia. Dan saya setakat ni lah, saya tak jumpa lagi permainan ni yang dikait ataupun yang dijahit dengan sutera sendiri. Wallahu a'lam. Kalau saya jumpa ada tuan-tuan nak sedekah saya sedia untuk terimanya. Nak kata hebatnya sutera tersebut. Tapi tuan-tuan tahu, sutera tidak boleh digunakan oleh orang lelaki hatta untuk hamparan sekali. Orang perempuan tak ada masalah. Hukum dalam fiqh tetap boleh belajar. Allah sebutkan dalam ayat kedua, Allah kata pula, kalau tadi cerita tentang material yang digunakan, sekarang ni Allah ceritakan pula bagaimana sentimeter tebalnya, nak kata hebat fizikal kepada hamparan tersebut. Allah ceritakan kepada kita hamparan itu bukan takat. Kalau kata sutera, orang bayangkan sutera itu biasanya nipis. Sutera itu kita kata paling kecil dia punya saiz dia. Tapi dalam surah Al-Waqi'ah ini, yang nak kata hebatnya permainan itu tersebut, ianya tebal lagi empuk. Ada setengah benda tebal tapi keras. Oh, tak mau juga. Tebal, empuk. Allah, macam mana lah keadaan dia? Takat mana yang kita boleh dengar bicara Allah Azza wa Jalla, itu saja yang kita boleh imani. Nak fikir lebih-lebih, kita takkan sampai kepada hakikat yang sebenar. Di mana pada kalimah marfu'ah, para ulama berselisih pendapat pada menyatakan makna marfu'ah.
Apa makna marfu'ah dalam ayat ini? Walaupun kita kata terjemahan yang kita boleh dapat iaitu yang dikatakan marfu'ah itu yang tebal lagi empuk. Tetapi kalau kita melihat kepada tafsir yang didatangkan oleh para mufassirun, mereka berselisih pendapat pada menyatakan makna marfu'ah kepada 3 pendapat. Yang pertama, bila dikatakan marfu'ah, asal kalimahnya rafa'a, angkat. Marfu'ah di sini dimaksudkan sebahagiannya berada atas sebahagian yang lain. Nak kata tebal, nak kata ianya berlapis-lapis ketebalannya itu, sehingga disebutkan permaidani itu bukan selapis. Macam tuan-tuan sekarang ni pasang kapet, dah pasang kapet dah, tapi ada pula orang bagi sedekah ataupun masjid beli, tambah lagi kapet kat sini. Siapa yang semayang kat sini lagi best ke siapa semayang kat situ lagi best? Siapa yang semayang biasanya, siapa yang dapat yang lagi ketebal lagi best lah. Biasanya untuk imam lagi tebal lah, dia lah yang paling best sekali. Maka kat situ lah, bila mana sebutkan kalimah marfu'ah, kemuliaan yang Allah berikan daripada hamparan yang maksudkan, ianya bukan satu hamparan yang biasa, bahkan tebal, berlapis-lapis, khusus untuk hamparan itu sahaja. Kemudian yang kedua, dimaksudkan dengan marfu'ah juga, diambil kalimah marfu'ah daripada kalimah rafa'. Bila kata rafa' itu tinggi, bila kata tinggi, kualitinya, sesuatu yang diangkat, dilihat daripada makna yang kita sebut sebagai tersirat. Bila sebut marfu'ah, sesuatu yang diangkat, sama ada kedudukan dia ataupun nilaiannya, maka ulama menyebutkan bahawasanya kalimah marfu'ah ini membawa maksud kualitinya adalah kualiti yang paling terbaik. Tuan pergi pasar ataupun siapa yang minat shopping kapet dekat nilai 3, tanya harga berapa? Oh, ini harga dia RM100. Tapi tanya dia harga berapa? Oh, ini mahal sikit, RM250. Ini berapa tuan? Ini dia kata sekitar dalam 500. Tanya lagi sampai 15,000 sterling pun ada. Kalau kata peringkat, kalau kata istana-istana raja tu mungkin bisa sampai ratusan ribu yang dikait dengan tangan, bukan pakai mesin. Yang penuh dengan tangan untuk buat kapet semata-mata. Macam tuan-tuan kalau salat di Masjid Haram ataupun Masjid Nabawi, saya difahamkan potongan kapet, sana dia kapet dia tak pakai kapet pasang siap, tak, dia pakai kapet yang bulung-bulung. Satu kapet tu saya difahamkan mencecah sampai RM50,000. Satu kapet yang potongan kapet panjang dia potong-potong, satu kapet tu RM50,000. Tak duduk masa lain. Oh, best. Contoh, hebatnya kata begitu, kualiti dia bukan sebarang. Mungkin kita kata kalau kapet datang dari mana? Oh, kapet buat dekat Maidin, tak best. Tanya kapet dari mana? Daripada Uzbek, contoh. Daripada negara-negara yang memang terkenal dengan dunia sulaman kapet ni, orang kata, oh ini memang kelas. Maka kualiti itulah yang digambarkan oleh Allah pada hamparan untuk penghuni syurga nanti. Dan yang ketiga yang masukkan dengan marfu'ah, Allah sebutkan nanti bila masuk dalam syurga, digambarkan bahawasanya hamparan itu nanti bukan tuan-tuan perlu buka sendiri. Tak, orang bukakan ataupun malaikat yang disediakan untuk tuan-tuan terhampar. Kita kalau hebat-hebat kita pun bagi rumah, kalau kapet tu tak bentang, kita sendiri kena bentang, tak ada orang lain nak bentangkan. Tapi penghuni syurga bila sebutkan wa furushim marfu'ah, kapet itu diangkat dan kemudian dibentangkan untuk tuan-tuan yang bakal mendiami tempat tersebut. Di mana kesimpulan yang dibuat oleh pengarang kitab ini, dia kata ayat ini sebenarnya mencakupi ketiga-tiga makna, di mana permaidani yang bakal dihamparkan itu tebal, empuk, kemudian kualitinya adalah kualiti yang paling tinggi, sebab tidak ada sesuatu yang mampu untuk menandingi apa yang terdapat di syurga. Orang yang kadang-kadang terpedaya dengan kehebatan dunia sehingga melupakan nikmat yang bakal diperoleh di akhirat nanti adalah nikmat yang paling sempurna, yang tidak ada cacat-cacatnya. Dan yang ketiga, di situ juga adanya kemuliaan bagi mereka yang menempati syurga Allah. Mereka akan bisa diberikan khidmat, bukan mereka yang melaksanakan segala-galanya. Antara yang lain, kalau tadi disebutkan sebagai kalimah furush adalah
segala benda yang digunakan untuk nak duduk, nak bersandar, nak bertelepu dan sebagainya, maka dalam perkara-perkara yang lain Allah tak sebutkan menggunakan kalimah furush, tetapi digunakan istilah-istilah yang lain. Antaranya kita boleh lihat daripada surah Al-Ghashiyah. Surah Al-Ghashiyah Allah menyebutkan wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthutha. Kata Allah, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, bantal yang digunakan untuk orang menyandar. Itu pun juga termasuk dalam bahagian hamparan. Serta wazarabi mabthutha, kalimah zarabi juga membawa maksud permaidani yang terhampar, di mana dalam ayat ini menceritakan tentang permaidani digunakan lafaz mabthutha, sifat kepada zarabi, untuk menggambarkan banyaknya permaidani dalam syurga kelak. Kalimah mabthutha daripada kalimah batha. Batha ni kita kata sepak. Kalau benda tersebut sampai peringkat kita boleh sebar-sebarkan, maka benda tersebut bukan sikit. Kalau sikit kita cuma letak, tetapi Allah gunakan kalimah mabthutha daripada kalimah batha, maka pada waktu itu ia menggambarkan permaidani itu bukan satu, bahkan banyak. Rumah mana yang banyak permaidani, orang tahunya orang kaya. Kalau kata sakat ada 3 orang kuat, alamak, siapa dia? Contoh, maka dalam syurga nanti Allah berikan sekalian banyak permaidani, dan tuan-tuan insya-Allah takkan dijangkiti dengan penyakit letak walaupun pakai permaidani. Ini doktor-doktor dia pakai permaidani sebab apa? Dia kira letak. Dalam syurga tak ada letak, tuan-tuan. Insya-Allah pakailah permaidani. Segala apa yang diceritakan daripada sifat syurga adalah bertujuan mendekatkannya kepada akal manusia, apa yang terendah yang mampu dicapai oleh akal. Sedang hakikatnya tak ada siapa yang mengetahuinya melainkan Allah. Ini peringatan sekali lagi bila mana kita sebutkan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Takkan mana kita boleh gambarkan je lah. Tapi jangan samakan dengan apa yang ada kat rumah tuan-tuan ataupun ada kat rumah orang-orang Arab. Tak sama. Ianya cuma sebagai satu benda untuk nak bagi tahu kepada manusia begitu. Tapi kalau nak sampai fikirkan hakikat sebenarnya juga, takkan ada akal yang mampu memikirkan. Manakala dalam surah yang lain, dalam ayat yang lain, Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-76, Allah kata muttaqiina ala rafratin khudrin wa 'abqariyyin hisan. Kata Allah juga mereka bersandar pada bantal-bantal yang berwarna hijau. Kita sebutkan kenapa hijau adalah merupakan pilihan bagi penghuni syurga. Sebahagiannya para ulama menyebutkan kerana hijau itu memberikan kedamaian yang luar biasa pada hati. Siapa yang ada masalah dengan penglihatan dia, ada masalah dengan hati dia, perbanyakkan untuk melihat hijau kerana ia memberikan kesan terhadap psikologi seseorang manusia, emosi seseorang manusia. Maka antara warna yang terdapat dalam surga Allah ialah warna hijau. Dan permaidani yang sangat indah, Allah gunakan istilah sini raf-raf. Raf-raf itu ialah bantal-bantal. Manakala abqari itu juga permaidani, termasuk juga daripada jenis hamparan, di mana menurut pandangan yang lebih tepat tentang maksud bantal-bantal ialah cushion yang dijadikan tempat untuk seseorang itu bersandar. Saya nak gambarkan yang orang Arab punya sandaran itu macam mana? Macam ni. Termasuk dikatakan cushion itu adalah sebahagian daripada hamparan. Walaupun kita kata itu orang Melayu cushion mana orang buat hamparan. Tak, sebab orang Arab bila mana dibahasakan dengan bahasa Arab, rumah orang Arab cushion dia macam ni. Tetap pergilah, tapi janganlah pergi rumah orang Arab duduk kat KL, tak jadi. Orang Arab, pergi rumah orang Arab, kebanyakannya begini. Melainkan kalau orang Arab tu memang terdidik dengan budaya luar, lain lah. Sampai dengan sahabat-sahabat kami, siapa yang ada duit lebih sebelum balik ke Malaysia, siap-siap tempah, hantar pakai kargo. Sebab susah dah dapat kat Malaysia, tak dapat. Semata-mata nak rasa nikmat, duduk macam orang duduk orang Arab. Bersila je dia. Sebelah dia bubuh bantal, berkat. Maka itu juga termasuk sebahagian daripada hamparan ahli syurga. Mudah-mudahan apa yang kita gambarkan daripada bahagian ini mendatangkan rasa gairah tuan-tuan, rasa tergiurnya kita untuk menempati syurga Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lam. Ada tajuk lagi panjang-panjang ni. Kalau saya nak habiskan malam ni juga, memang takut saya letih, tuan-tuan letih. Lepas ni kita akan bincang tajuk yang diberi nama
Ara'i ala ahli jannah. Katil-katil penghuni syurga pula. Bincang pada katil pula. Tapi saya bimbang bincang malam ni nanti tuan-tuan tidur. Sampai bincang pasal katil nampak kat rumah. Saya pun nampak rumah dah tak rehat dari rumah kita ni. Pakai yang full pagi ni. Saya minta maaf pada anak tuan-tuan. Okey, ada persoalan? Ada benda yang nak bincangkan? Sila tuan. Tadi ada sikit tentang Isa kan? Ya. Jadi kita dikubur di dia, dia sampai dia meninggal macam mana? Sampai habis usia. Sampai diangkat balik semua dengan Allah. Mati lah. Itu zaman-zaman Islam gemilang. Beberapa tahun Islam akan gemilang selepas daripada turunnya Isa, Dajjal akan dibunuh, dan kesemua manusia disebutkan dalam hadis antaranya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah taala berkata saya salib akan dipatahkan, anjing-anjing akan dibunuh. Mana kata seluruh umat manusia pada waktu itu tidak ada pilihan melainkan hanya ada di depannya beriman ataupun mati. Lihat jadi disebutkan tanya oleh Imam Tirmizi rahimahullah taala kisah salib wa yaqtul kitab dan juga lain-lain berkenaan tentang Nabi Isa. Tentu mungkin boleh belajar dalam Asyaratus Sa'ah, kitab Asyaratus Sa'ah, ada hadis yang menggambarkan tentang tanda-tanda berlakunya kiamat. Antara tanda-tanda besar ialah turunnya Nabi Isa AS, dan selepas daripada kewafatan Nabi Isa AS itulah berlakunya perubahan manusia daripada keseluruhannya beriman. Maka bila mana mati Isa, orang berubah jadi kufur. Manakala orang beriman, Allah datangkan angin yang lembut mematikan semuanya, yang tinggal hanya orang yang kufur kepada Allah menanti saat berlakunya kiamat. Allah. Ada benda lain yang nak share berkenaan tentang ayat warka'u ma'ar-raki'in itu pun ada siapa yang jumpa jawapannya lain. Dekat yang saya cari, saya jumpa 2 tempat saja. Terima kasih banyak-banyak pada yang bantu saya. Tak sengaja seperti ini. Allah. Tak ada ya, ini